Jadi Ustaz dah bersedia ni nak datang bulan Ramadan? Allahu Akbar. Bersedia ataupun tidak, kita kena terima saja Ustaz. Namun, bila orang kata apa, kesukaan kita mestilah diperlihatkan dan ditunjukkan. Macam mana tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu satu ibadah untuk melaksanakan ibadah fardu puasa, sebagaimana yang telah pun diperintahkan oleh Allah ke atas umat-umat yang terdahulu, untuk menjadikan kamu orang-orang yang bertakwa. Ahlan wa sahlan, marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan, marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan menjelma lagi, menghimpun rahmat dan maghfirah, bertambah keberkatannya dengan amal ibadah, diri tunduk keinsafan dan rasa berdosa. Bulan kemuliaan yang didatangkan ini, usah biarkan berkatnya berlalu sia-sia saja. Ia hadir bagai air bah, membasuhi daki dunia. Sambutlah Ramadan dengan jiwa terbuka, seperti ketibaan orang yang kita cinta, dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Terima kasih Haja Salwa dan seluruh tim Raudatul Falah atas pertemuan dan perjumpaan kita semua di dalam majlis Bual Bicara Ihya Ramadan 1443 Hijrah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar semua? Semuanya sihat? Alhamdulillah. Semuanya 3 dos? Masya Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada kekanda Ustaz Datuk Muhammad Nizam bin Qamarazaman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih dapat sampai dalam keadaan hujan yang cukup lebat di jalan raya tadi. Masya Allah, kita menanti dan menunggu ketibaan beliau untuk bersama-sama pada pagi ini. Izinkan saya duduk ya. Masya Allah, kita sudah pun berada di penghujung bulan Syaban, menanti menunggu perisytiharan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Are you excited, guys? Are you ready for coming this Ramadan? Untuk itu, kalau kita semua telah pun bersiap sedia,
Mari kita bersama-sama nak ikuti sebuah perbahasan, sebuah perbincangan yang tidak dapat kita semua nafikan. Maklumat perkongsian tentang hal Ramadan ini sudah acap kali kita mendengar. Namun mengambil suatu peringatan Allah dalam surah Az-Zariyat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah, sesungguhnya dengan memberi peringatan itu ada perkara yang bermanfaat dan berfaedah di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Datuk Maniza, masya-Allah. Jadi Ustaz dah bersedia ni nak datang bulan Ramadan? Allahu Akbar. Bersedia ataupun tidak, kita kena terima saja Ustaz. Namun bila orang kata apa, kesukaan kita mestilah diperlihatkan dan ditunjukkan. Macam mana tadi gimmick yang telah kita tonjolkan tadi. Tu Masya Allah. Tak tahulah start mana surprise-nya. Tengok sampai mikrofon pun hilang dia punya suara. Tak tahulah Kak Salwa apa hal ni, bateri ke masalah pula tadi. Jadi bagaimanakah dari sudut Islam ini, Datuk? Kita nak menerima sesuatu keraian yang kita nak tunjukkan sebagai satu kesukaan, lebih-lebih lagi berkaitan dengan bulan Ramadan ini dari sudut Islamnya. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu ya dengar bagi jawab salam kan. Tak, saya ingat kata-kata guru saya dulu masa saya belajar mula-mula belajar pondok dulu. Dia kata mana-mana orang apabila dia bagi salam, dia payah dia nak jawab. Itu menandakan sakaratul maut hampir dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyama lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi zidni ilman. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Bahagia sahabat moderator yang dikasihi kekanda saya Hajah Salwa, dan bersama dengan Bandin yang dikasihi, lama tak jumpa, dan seterusnya ibu-ibu, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana beri kesempatan untuk sama-sama pada pagi ini yang sepatutnya jadual pukul 9 ni Kak. Saya pun tadi tertengok, saya ingat dalam kepala saya ingat 9.30. Jadi walaupun itu terlewat sikitlah dalam 21 minit. Tapi ibu-ibu tunggu juga, insya-Allah dapat pahala menunggu. Kalau mengungut hilang pahala lah. Dan baik, daripada 12 bulan dalam agama kita yang kita buat perkiraan bermula daripada Muharram sehinggalah bulan Zulhijjah, maka Ramadan ini digelar Sayyidus Syuhur. Sayyid ni maksudnya penghulu, raja, tuan segala bulan. Kenapa Allah Ta'ala pilih Ramadan ni? Kenapa Allah Ta'ala tak pilih bulan kelahiran Nabi, Rabiul Awal? Kenapa tak pilih bulan Nabi di Isra' dan di Mi'raj kan? Rajab. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih bulan Zulhijjah, bulan orang buat haji? Kenapa Allah Ta'ala pilih Ramadan ini sebagai Sayyidus Syuhur? Menurut para ulama di antaranya disebut Baraduddin Az-Zarkhashi dalam kitabnya Al-Burhan fil Ulumul Quran. Ramadan dipanggil Sayyidus Syuhur yang pertama kerana tempat mula-mulanya Allah Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim.
sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Taala menurunkan Al-Quranul Karim, hudan lin-nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, wa bayyinat, dan juga memberi keterangan-keterangan bagi mereka yang nak mencari petunjuk daripada Al-Furqan, yakni daripada Al-Quranul Karim. Jadi di antara amalan yang sangat dituntut kita lakukan pada bulan Ramadan, kita memperbanyakkan, selain daripada membaca, kita banyakkan tilawah. Selain daripada banyakkan tilawah, kita banyakkan tadabur. Bila sebut tilawah, bila sebut tadabur, maksud dia kita baca, kita hayati, kita tengok makna dia, kita amalkan dan sampai ke tahap sampaikan kepada orang lain. Itu maksud tadabur. Makna dia bila penurunan Al-Quranul Karim Allah Ta'ala turunkan pada malam 17 Ramadan, malam tersebut dipanggil malam Qadar, secara sekaligus daripada Baitul Izzah daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Luh Mahfuz ni pusat maklumat Allah lah, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia, langit ke-7. Pada malam 17 Ramadan secara sekaligus. Makna dia 30 juzuk kedebuk jatuh sekali. Kalau nak senang faham lah. Dan kita ambil contoh kelahiran ni Quran kan. Contoh ni Quran kan, Allah Ta'ala turunkan sekaligus 30 juzuk. Kemudian diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril alaihissalam secara berperingkat-peringkat, atau bahasa kampung dia secara beransur-ansur. Pada malam 17 Ramadan juga, malam Al-Qadar, ketika Nabi berusia 40 tahun, ketika Nabi bertahanus. Kalau dalam bahasa yang biasa kita dengar, Nabi bersunyi-sunyian. Bahasa ilmu tasawuf dipanggil Nabi berkhalwah di Gua Hira. Di Gua Hira, maka pada ketika turun 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni baru turun. Ayat yang selebih tu lambat lagi turun. Maknanya itulah kali pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi panduan kepada kita semua. Jadi sebab itulah bagaimana amalan sangat dituntut kita lakukan pada bulan Ramadan ni. Cuba kita ubah pada bulan Ramadan ni. Saya cuba selain daripada kita baca, selain daripada kita tadarus, selain daripada kita tilawah, cuba kita tadabur. Kan selalu dengarkan dalam TV tadabur. Apa maksud tadabur? Maknanya kita ambil tadabur ni, contoh satu kalimah. Kalimah yang kita hafal lah, senang. Kalimah apa dia? Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hafal tak ayat ni? Hafal tak? Kalau tak hafal, saya belasah kejap lagi kan? Kan? Makna garangnya Ustaz ni. Okey, kita ambil satu kalimah Al-Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul, Tuhan Al-Alamin. Al-Alamin ni Tuhan seru semesta alam. Bukan semesta alam, seru semesta alam. Jadi bila kita tadabur, bila kita sebut alam ni, macam mana dikatakan alam? Maka di situ kita akan tadabur, kita berfikir, luas tak alam ni? Luas kan? Berapa keluasan alam ni? Alam yang kita duduk ni berapa luas? Angguk pun tak, geleng pun tak, saya pun tak tahu. Luasnya alam ni 20 bilion tahun perjalanan cahaya. 1 bilion, cahaya ni cahaya kilat, cahaya kilat. Kan kilat ni dia kepantasan kilat. Kilat ni 1 second 128,000 batu. Kilat macam tu. Dan dia cepat. Minta maaf saya kalau ceramah mula mengantuk ni macam tu lah. Cahaya kilat cepat pantai dia 1 second 128,000 batu. 128,000 batu bersamaan dengan Kuala Lumpur, Moskow, Kuala Lumpur, 78 kali. Itu kepantasan. Jadi luasnya alam ni, alam yang kita duduk ni bukan alam dunia ni tak, bukan alam bumi tak, alam yang semua ni 20 bilion tahun perjalanan cahaya. 1 bilion tahun perjalanan cahaya 9,455 bilion kilometer. 1 tahun perjalanan cahaya 9,455 bilion kilometer. 1 saat perjalanan cahaya dan dia 108,000 batu.
Jadi luasnya alam ni nak kira macam mana? 60 saat kali dengan 60 minit kali dengan 360 hari satu tahun kali dengan 128,000 batu kali dengan 9,455 bilion kilometer kali dengan 20 bilion tahun. Berapa jawapan dia? Dan tak silap-silap tercabut kalkulator kita tu. Ataupun kalkulator tu keluar E terus. Dia pun tak nak fikir. Kalau dia boleh fikir, dia apa macam ni jumlah suruh aku kira kan. Makna dia luas tak alam tersebut? Itu bila kita tadabbur. Tetapi bila kita tak tadabbur, kita hanya sekadar kita membaca Al-Quran huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa tu kan. Dan cuma kita membaca sebanyak 34,747 huruf. 77,437 kalimah. 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 280 makro. Sekadar itu sajalah. Ingat ke nombor-nombor saya sebut ni? Ya Allah, poning kepala ustaz ni. Ya Allah. Ini bila tadabbur, bila kita tadabbur. Tetapi bila Quran tidak ditadabbur, mana alhamdulillahirabbil alamin, sebagai puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Al-alam. Alam ni apa ni? Merapu lah kita. Alam kanak-kanak, alam persekolahan, masuk alam remaja, masuk alam rumah tangga. Merawit lah kita. Sebab alam kita tak kerti. Makna dia luasnya alam itu. Maka sebab itulah Ramadan ni Allah Ta'ala pilih turunnya Al-Quran supaya apa? Supaya manusia tadabbur. Satu. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala pilih Ramadan ni sebagai Sayyidul Syuhur? Kerana adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan makna dia 1000 bulan kira-kira lebih kurang 83 tahun 6 bulan. Kalau kita nak cermin diri kita lah, agak-agak dia ada harapan tak kita hidup ni sampai 83 tahun 6 bulan? Ada harapan ke tidak? Sebab Nabi sebut a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni di antara 60 hingga 70 saja. Jadi kalau kita nak cermin, kita tak ada harapan. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei manusia, berapa banyak dosa kamu sekalipun, ni aku sediakan satu tahun ada bulan yang istimewa Ramadan. Ni aku sediakan dalam satu bulan ada satu hari yang istimewa. Ataupun dalam satu minggu tu ada satu hari yang istimewa, hari Jumaat. Dalam satu hari itu pula ada satu malam yang istimewa. Antaranya malam Jumaat, malam Nisfu Sya'ban, malam Hari Raya Aidil Fitri, Aidil Adha, malam Arafah. Itu semua malam yang kita tahu. Tetapi ada satu malam yang Allah rahsiakan, malam Qadar. Orang USJ panggil malam Lailatul Qadar. So apalah tu? Lailatul tu maksudnya malam. Kalau kita panggil malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Jadi makna dia malam ni lebih baik daripada 1000 bulan. Makna dia Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pahala pada malam tu yang tak bagi pada bulan lain. Ramadan ni ada ni. Jadi makna dia, kalau saya tanyalah, senang tak dapat malam Al-Qadar ni kak? Senang ke susah? Okey, memang simple present tense. Cukup senang, mudah. Dan kalau orang Indo sebut gampang sangat dia kata. Tapi sebut gampang ni, yang sebut Negeri Sembilan, marah orang Negeri Sembilan. Macam mana kita nak dapat malam Al-Qadar ni? Kita nak dapat malam Al-Qadar confirm tak? Ya Ustaz ni. Tempat itulah saya tak bagi tempat lain. Tempat surah Masjid Al-Falah yang saya bagi tuan-tuan. Macam mana cara dapat malam Al-Qadar? Ibu-ibu kena berjaga-jaga sejak daripada awal Ramadan. Agak-agak dia jemput tak malam Al-Qadar? Jangan tinggal tarawih, jangan, kalau mana yang tak cuti lah. Jangan tinggal zikir, jangan tinggal ibadat sepanjang malam Ramadan. Maknanya sepanjang malam tu kita hidupkan, kita ihyakan. Jumpa tak agak dia? Jumpalah. Allah payahlah usaha. Kalau payah tak apa. Nak ambil kita ni lebih suka last minute kan? Okey, tak apalah. Iltamisu fil al-syara awakhir. Nabi sebut, perbanyakkan amalan kamu pada 10 malam yang terakhir. Sebab saya kurang setuju sangat 10 malam terakhir ni Ustaz Amir. Sebab kalau 10 malam terakhir ni, contohlah kita di Malaysia ni kita berpuasa. Kita start puasa berapa bulan? 3 bulan 4. Bukan satu Ramadan ke start puasa? Tuan-tuan ni pemikiran makin selagi sekular lagi nak masuk Ramadan ni kan? Baru nak cakap kan?
Takkan sebab. Tak, kita santai-santai lepas pagi ni, jangan serius sangat kan. Ustaz serius, takutlah pula kan. Okey, tak apalah, ambil tiga lah. 3 bulan. Senang cerita hari Ahad ni lah cerita kan. Baik, kita start kata kalau kita Malaysia ni puasa hari Ahad ni. Indonesia kata kalau puasa hari Isnin. Katakanlah hari Isnin. Mana satu Ramadan dia. Jadi kalau kita di sini malam 21 Ramadan, Indonesia malam apa? Malam 20 kan? Indonesia dengan kita, dia punya waktu dia lambat satu jam. Makna dia kalau kita pukul 9 di sini, Indonesia pukul 8. Makna dia malam 21 kita di Indonesia malam 20. Takkan Al-Qadar ni dah turun di Malaysia, dekat Indonesia tak turun. Sebab tu Nabi kata 10 malam terakhir ni perhebatkan. Kan? Boleh 10 malam terakhir. Ustaz, kalau pilih-pilih malam 6 malam ganjil, ambil lah malam ganjil. Nak malam ganjil sangat, ambil lah malam ganjil juga. 21, 22, 23, 25, 27 sampai 29. Boleh. Kalau kita malam ganjil tu, kita pilih salah satu, boleh tak Ustaz? Nak pilih juga, ambil lah malam 27. Selalu dia. Bukan yang qat'i tak. Selalu dia malam 27. Boleh malam 27. Daripada maghrib tu sampai sebelum terbit fajar. Rasa malam tu macam nak balik kampung lah pula. Aduh. Kalau nak, tak apalah, balik kampung jangan tinggal sekurang-kurang ada 3.30 sampai 5.30. Sampai 5.30 pagi tu ada masa siap berdoa ke, ada masa siap buatlah satu amalan yang boleh seperti 83 tahun. Buat satu amalan zikir kata sopan. Boleh 2 jam ni, 3.30 sampai 5.30 boleh. Kalau tak boleh juga memang mangkuk betul lah kita kan. Nak ceritakan begitulah, Allah Ta'ala dah bagi jelas dah dapat dah. Macam mana dapat malam Al-Qadar. Sebab itulah bagaimana yang kita tunggu-tunggu Ramadan ni, sebab Al-Qadar ni. Sebab apa? Tidak ada benda yang paling besar kehidupan kita di atas dunia ni melainkan setiap hari yang kita lalui Allah bagi pengampunan. Itu malam Qadar. Dan baik, dia ada 3 lagi. Sekejap lagi sambunglah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian muqaddimah sebentar tadi kepada kita. Inilah orang kata Ustaz ya. Tak kenal dengan Ramadan maka kita tak cinta. Jika sekiranya kita tak diberitahu tentang Ramadan itu, maka kita tidak akan tahu. Subhanallah. Kehadiran dan ketibaan bulan Ramadan yang amat besar tadi kepada kita. Bukan semata sekadar ibadah fardu puasa semata-mata, tapi mengajak kepada kita, mengimbau ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Surah Muhammad ayat 24 itulah yang disebut dan diajak kepada kita. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah kamu tidak mau mentadabbur isi kandungan Al-Quran? Subhanallah. Ya, kita mendengar tadi dalamnya itu ada celoteh, tapi dalamnya itu ada maklumat yang dikongsi dan disampaikan kepada kita. Maka disukai oleh Allah mengajak kepada kita ke arah itu supaya kita melihat ketibaan dan kehadiran bulan Ramadan ini dengan penuh kesukaan dan kegembiraan. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita dah 2 tahun terasing, tertutup, terkurung, ataupun kita diberi pergerakan kita terbatas. Tapi Alhamdulillah, malam tadi Ustaz, saya di Masjid Alam Impian. Di sana ramai pegawai kerajaan, antaranya Datuk Khushrin, tuan-tuan dan puan kenal beliau. Datuk Bandar MBSA pun ada. Mereka ni dah menerima maklumat lebih awal lagi dah. Dan mungkin tuan-tuan dan puan pun dah dapat yang mana 1 April nanti, Masya Allah, antaranya masjid dan surau ini dibuka seluas-luasnya. Kesukaan, antara kesukaan kita mendengar benda-benda tu. Dan padahal sebenarnya dah bermula daripada sejak kalau yang cara di Selangor ni September 2021 yang lalu. Tapi biasalah orang tertanya-tanya, orang yang tak yakin lagi, tak confident lagi. Apa lagi nak diberitahu kepada kita? Maka jangan sangsi dan jangan ragu-ragu lagi. Masya Allah. Saya dengan Ustaz Dato' Nizam pun beberapa hari yang lalu di sebuah masjid yang tak perlulah saya beritahu, tak apa jauh daripada sini. Sebuah masjid yang sangat terkenal ya. Kehadiran orang sebelum ni begitu begini. Masya Allah, pada hari itu amat menyuramkan.
Bahkan seperti menyeramkan masjid itu. Apabila tidak dilihat roh orang menghidup dan mengimarahkannya. So kita tak mahu lagi. Bila dah dengar 1 April diumumkan banyak benda kelonggaran diberi dan dibagi, contohnya soft sudah boleh mula dirapatkan. Sehingga kan diberitahu siapa yang dah ada 2 dos, tak ada dos penggalak pun dah boleh silakan hadir dan datang untuk mengimarah ke rumah Allah. Bayangkan ujian ni tuan-tuan dan puan, ya. Bila nanti kita dah lama tak dengar ni, penuhkan saf, luruskan saf dan rapatkan saf. Bunyi macam terkejut pula. Iya ke? Boleh ke? Iya ke? Ya, awak ni ada boleh saya dengar ni awak batuk-batuk tadi. Tengok. Ini ujian kat kita tuan-tuan dan puan. Keadaan sudah baik dan elok, kita masih lagi duk leka, alpa dan lalai. Maka banyak benda dan perkara ni Ustaz ajak bersama-sama dengan kita. Saya risau juga tadi kalau Ustaz berhenti dekat perkataan tuan-tuan dan puan, kita mesti kena berjaga-jaga setiap masa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mojor dia tambah lagi maklumat. Kalau suruh berjaga je, tak ada buat benda, nak buat apa? Berjaga di situ merujuk kepada melaksanakan dan melakukan pelbagai amal ibadah yang mana itu nanti akan dihadiah oleh Allah, sehingga seseorang yang pernah merasai hidup beramal ibadat 83 tahun 4 bulan menyamai. Besar tuan-tuan dan puan. Ya, Masya Allah, subhanallah. Maka dengan itu kita menanti-nanti menunggu perisytiharan pada hari Jumaat ini, sama ada berlaku 1 Ramadan itu jatuh pada Sabtu atau Ahad, kita akan menerima dengan penuh kesukaan dan kegembiraan. Sebagaimana kata Ibn Rajab Al-Hambali, iaitu wa kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubashshiru bi ashabi bi qudumi Ramadan. Maksudnya bila diisytiharkan tarikh 1 Ramadan yang bakal berlaku sama ada Sabtu ataupun Ahad. Kalau tanya kat tuan-tuan dan puan, nak Sabtu atau Ahad? Nak Ahad. Dia sebab hari ni dah berapa hari bulan Syaban ni? 28, besok 29 Syaban. Semua jabatan falak berhimpun berkumpul di pesisiran pantai untuk nak menyaksikan nampak atau tidak, nak buat perkiraan secara ru'yah ataupun hisab. Ini semua ilmu tuan-tuan dan puan. Apa keadaan pun kita menerima, bila diisytiharkan saja sebutlah Alhamdulillah Ramadan Karim, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ini beza orang beriman. Ya, Masya Allah. Tapi kalau orang yang tak apa nak suka, tengok kan aku dah cakap, kalau nak umum Ramadannya mesti cepat. Raya aku tengoklah lambat nanti. Dengan muka nak marah dengan jangan begitu. Sabtu atau Ahad kita menerima kehadiran tersebut dengan penuh kesukaan dan kegembiraan. Namun Ustaz, untuk bahagian yang selanjutnya ini, bukan sekadar kita sahaja dapat tahu maklumat-maklumat Ramadan itu Ustaz, tapi apakah persiapan dan persediaan kita yang terbaik? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Siapakah orang yang bijak wahai Rasulullah? Orang yang bijak itu ialah orang yang banyak memperingat mati, orang yang banyak mempersiapkan dan dalam hidupnya dengan iman dan amalnya, dan juga orang yang mengekang hawa nafsunya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan kehadiran bulan Ramadan ini untuk sebaik-baiknya Ustaz? Silakan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kasih bagi Ustaz. Baik tuan-tuan, ayat yang disebut tadi ataupun dalam hadis lain menyebut man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadan 'ala niran. Mana-mana orang yang bergembira dengan kehadiran Ramadan, Allah Ta'ala haramkan jasad jadi makan api neraka. Itu orang yang gembira. Gembira ni artinya bukan masuk Ramadan dia nampak Syawal dah. Gembira sebab apa? Tentu dia nak mempertingkatkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala
perintahkan kepada kita. Antaranya buat amalan fardu digandakan pahala sehingga 70 kali ganda. Buat yang sunat digandakan pahala dapat ibadat fardu. Baik, menyentuh tentang persiapan Ramadan. Saya kata kita dah buat persiapan Ramadan ni siap daripada Rajab lagi kan. Apa persiapan kita? Doa lah. Allahumma barik fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Makna dia 2 bulan dah kita doa ni. Itu antara persiapan dia. Jadi persiapan, saya nak sentuh 3 persiapan yang perlu buat sebelum masuk Ramadan. Berbaki lagi 2 hari lagi ni. Yang pertama, persiapan kita untuk Allah. Yang kedua, persiapan kita untuk diri kita. Dan yang ketiga, persiapan kita untuk agama. Sebab nak menghubungkan kita dengan Allah adalah agama. Baik, persiapan kita dengan diri kita, persiapan kita dengan Allah, iaitulah apa natijah daripada puasa kita ni. Natijah puasa kita ni, makna dia ataupun matlamat daripada puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Apa matlamat dia? Apa matlamat puasa ni? Apa natijah dia? Apa yang kita pakar perolehi daripada puasa ni? Tadi Ustaz Amir baca dah ayat tu. Kan? Apa dia? Tak apa nak dengar agak. La'allakum, itu yang matlamat dia. Matlamat puasa ni melahirkan insan yang la'allakum tattaqun, insan yang bertakwa. Dalam iklan kan ada iklan yang Kak Salwa hantar kan? Kan dia punya apa nama tajuk moto Kak kita pagi ni ceramah? Nilai takwa menjadi idaman. Itulah yang kita nak Ramadan ni. Ceritalah ustaz mana pula datang pun cerita apa tujuan matlamat Ramadan ni, nak melahirkan takwa ya. Sebab apa? Berdasarkan dalil hadis Nabi, berdasarkan dalil Al-Quran yang kita baca di Al-Baqarah ayat 183 tu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna nak melahirkan diri kita orang yang bertakwa. Jadi makna sebut takwa ni satu konsep yang terbuka yang Allah Ta'ala bagi, siapa nak dia boleh capai. Takwa dia tak bagi pada Tok Imam. Allah Ta'ala tak bagi pada Tuan Nazir Masjid. Dia tak bagi pada ustaz yang forum di depan ni. Dia tak bisa. Takwa ni siapa nak boleh capai. Mungkin dia seorang tukang kebun lebih mulia daripada pensyarah universiti kalau dia bertakwa. Seorang raja lebih mulia di sisi Allah kalau raja bertakwa. Nak kalau dibandingkan dengan rakyat jelah. Rakyat jelata. Allah raja sultan-sultan dulu hebat. Takwa dia. Saya pun balik daripada umrah hari tu. Daripada umrah balik. Kemudian saya pergi ke Mesir 6 hari. Kemudian singgah di Istanbul 9 hari. Jadi Istanbul tu sepanjang Istanbul saya pergi ziarah. Semua ziarah makam-makam sultan-sultan. Antaranya sultan yang mula-mula sekali membuka kerajaan kita panggil Osmaniyah Turki. Bermula daripada yang mencetuskan 20 gelungan nak dihimpunkan balik bagaimana Nabi himpunkan untuk nak mengembalikan kerajaan Islam, iaitulah Osman Ghazi nama dia. Kemudian sampailah Sultan Sulaiman pengasas dia, kemudian di bawah itu semua ulama-ulama Belaka ni. Dan sultan-sultan ni ulama-ulama Belaka. Sultan Sulaiman, Sultan Muhammad I, Sultan Muhammad II. Kemudian Sultan Murad I, Sultan Murad II. Kemudian barulah Sultan Muhammad III. Sultan Muhammad III ni digelar Al-Fatih. Al-Fatih tu maksud dia yang menakluk, yang membuka. Jadi tengok para ulama ni dia punya latar belakang dia punya cara ibadat cukup hebat. Cukup hebat. Makna dia sultan-sultan ni lah yang untuk nak menjaga rakyat dia. Makna dia mulia. Tengok punya makam dia subhanallah cukup harum semerbak. Nak dibandingkan dengan makam Mustafa Kamal Atatürk yang bau dia subhanallah. Sebab itulah di Istanbul ni terlalu banyak tempat-tempat makam para ulama ni. Makna dia ulama-ulama yang bawa Islam sehinggalah sebelum kejatuhan kerajaan Bani Osmaniyah pada tahun 1942 tu.
Jadi apa saya nak gambarkan di sini, seorang raja tu mulia daripada rakyat jelata kalau raja bertakwa. Satu konsep yang terbuka. Jadi maknanya cerita tujuan kita berpuasa tu itulah kita nak memburu takwa. Apa maksud takwa? Takut pada Allah. Satu. Yang kedua, ada amalu at-tanzil. Sejauh mana kalau kamu boleh mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang Allah telah turunkan. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, al-istiqna'u bil akhirah. Sejauh mana kita boleh ingat kepada kematian. Ingat kepada kematian. Sebab tu kena selalu ingat pada kematian. Pesan ke anak kita, walaupun kita muda lagi, kalau apa-apa jadi pada mak, buat begini. Kalau jadi pada abah, begini. Ingatkan selalu. Apalah abah ni, kalau anak saya dia bising, apalah abah ni cerita mati je. Tak apa, kena selalu kita mati ni. Sebab kita tak tahu kematian macam mana. Sebab mati ni Nabi sebut berada lebih hampir daripada urat leher kamu. Mati kita ni lebih hampir daripada urat leher kamu ni. Orang utara sebut hampir daripada urat tengkuk hang kata. Ataupun mati ni berada di antara pejam dan celak. Kita pejam mata ni, kita celak cepat-cepat. Mati tu lebih hampir daripada tu Nabi. Sebab ibu dengan kuliah saya ni, jangan pejam mata. Takut-takut tak sempat nak celak. Mati mencelah pula kejap kaki. Hati-hati. nak ceritakan itu mati, kematian. Kan? Ingat. Yang kita selalu ingat kematian, yang tu tak mati-mati tu. Yang tak ingat tu, yang tu cepat mati tu. Dan yang terakhir, ar-redha. Kamu redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia takwa. Itu persiapan kita yang pertama, persiapan yang paling penting itulah persiapan kita ni untuk nak takwa. Satu. Yang kedua, persiapan diri kita. Kita tidak menafikan kemanusiaan. Manusia ni nak jadi pakar, nak jadi hebat, mesti dilatih. Akak-akak boleh datang pagi ni kan, boleh patah pagi ni, sebab dah dilatih. Setiap pagi nak kuliah. Kalau cuba satu hari tak pergi kuliah, kita rasa jiwa tak tenang kan. Maksud kita, itu manusia. Dia mesti dilatih. Nak mahir, kena latih. Jadi sebab itulah kita nak masuk Ramadan, persiapan kita ni, kita start dah 2 hari ni latih. Latih apa dia? Latih yang pertama, ialah kita nak puasa mungkin tak dan. Hari ni ada yang puasa kot. Dan, tapi sebenarnya akhir puasa ni, dia waktu syak nama dia. Hari yang syak berpuasa. Dia tak disunatkan berpuasa lah, walaupun hari Khamis. Melainkan puasa qada kan. Tapi adalah perbahasan para ulama. Jadi ceritakan kita latih. Kita dah start puasa kan, bulan Syaban kita berbanyak puasa. Sebab tu Nabi bulan Syaban kan banyakkan puasa. Sebab apa? Latihan nak menghadapi Ramadan. Sebab manusia mesti dilatih. Ni kita tak lama lagi nak solat tarawih. Nak solat tarawih, Kak Salawat tadi sebut dah 20 rakaat. Kan? 28 ni 20 kan? 20. Ada yang buat 8 pun ada kan? Saya rasa Masjid Al-Falah ni ada parking 20 rakaat, parking 8 rakaat, parking 4 rakaat boleh ada juga. Kan? Sebab saya dulu sebelum ni kan, dia ada bila kita pergi, ada hamba Allah tanya, Ustaz, saya nak tanya pandangan Ustaz lah sikit Ustaz. Saya kata kenapa? Tarawih ni yang betul dia 20 ke 8 Ustaz? Saya kata buat 20 pun betul, buat 8 pun betul. Habis tu satu sebaru tempat tu ada tazkirah pula. Saya tak boleh Ustaz. Saya lepas 4 tu, lepas 4 dia berhenti. Lepas tu tazkirah. Saya belah tu kata. Kalau saya buat 4 boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh kata. Kalau 2 Ustaz boleh tak? Boleh. Ustaz, kalau tak buat langsung boleh tak? Boleh. Sebab solat tarawih ni sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Yang tu yang ramai tak buat. Masuk Ramadan ni ubah, boleh tak? Ubah ya? Ya, boleh. Kan, sunat mana dia? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Tu, buat dapat pahala, tak buat rugi. Baru ada semangat sikit. Sembahyang tarawih 20 rakaat sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi lah. Puasa Isnin Khamis sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Baca Quran sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Baca sedekah sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ayah-ayah berpoligami sunat. Buat dapat pahala, tak buat. Ustaz ni nak kena serampak ni Ustaz.
Tiba-tiba dia pula ya. Ini makna sunat. Kan? Bila kita letakkan buat dapat tahu, tak buat pun tak apa. Tak, itu yang ramai dapat. Jadi sebab itu dia katakan bagaimana kita latih sebab kita nak tarawih banyak, mana kalau tak dilatih, itu yang jam tu sampai 8. Bolehlah. Jadi kita kan tentang bagaimana dilatih. Itu persiapan kita. Sama juga sedekah. Hari-hari ini kalau boleh bagi sedekah. Terutama sekali bagi sedekah pada yang berbuka. Allahu Akbar. Masa saya balik daripada Mekah tu, singgah di Mesir tu, saya pergi rumah Ni 9 tempat saya belajar tu. Rumah pelajar Ni 9, jumpa penjaga bangunan tu. Ada orang Mesir panggil Bawab. Nama dia saya panggil dia Abu Ibrahim sebab anak dia ada nama Ibrahim. Dia cukup baik dengan saya. Sebab sebetulnya saya kuliah ni tiap-tiap kali kuliah di universiti tu, balik bulan Ramadan, masa sampai di rumah tu dah azan. Jadi Abdu ni orang miskin. Dia orang miskin dulu. Dia panggil saya, dia kata, Nizam, ta'al, mari sini. Saya kata, ya kenapa? Ya Abu Ibrahim kata, tolong ambil kurma aku ni. Tolong berbuka. Kamu lagi dia mengaji, aku nak pahala dia. Orang miskin bagi kurma dia tu, walaupun kurma dia bukannya lembut, orang nak mampu kan. Jadi makan juga, dia makan depan dia berdoa kepada kita lah. Dia kata, Alhamdulillah hari ni aku dapat bagi orang berbuka puasa. Dia kata, kamu mengaji hari ni, semua pahala mengaji kamu aku dapat. Kan Nabi sebutkan, orang kita bagi makan orang yang berbuka puasa, maknanya semua tu pahala dia tu kita dapat tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Allah, ini tawaran yang bukan big, tetapi big and mega sale yang tak jumpa bulan lain. Itu persiapan diri kita, dilatih. Jangan berakhirnya satu hari Ramadan ni, jangan langsung tak bagi. Ibu-ibu ni kalau jiran sebelah, bagilah sikit. Mi kari ke, rojak Singapura ke, martabak ke, bagi sikit. Tak apa, kalau bagi awal pun tak apa lagi bagus. Pukul 5 bagi. Awal kan, dengan harapan pinggan kita return back balik sebelum berbuka kan. Tak tunggu pun tak apa kan. Okey, 2. Dan yang ketiga, persiapan kita nak menghadapi Ramadan, persiapan agama. Sebab apa tuan-tuan? Penghubung kita dengan Allah adalah agama. Apa maksud persiapan agama ni? Ada masa ni kita ulang kaji balik perkara-perkara yang menyentuh tentang pelaksanaan puasa. Tentang syarat-syarat dia, rukun-rukun dia, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang diharamkan puasa, masa berpuasa, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang membatalkan. Ulang kaji balik. Bukalah buku asas-asas fardu ain. Sebab apa? Kata Imam Asy-Syafi'i ketika mana saya baca kata-kata dia masa dia di Mesir baru ni, dia kata sesuatu ilmu yang nak melekat dalam diri kamu tu, dalam pemikiran kamu ni, mestilah diulang sebanyak 1000 kali. Ilmu ni kalau nak melekat ni, kena ulang sebanyak 1000 kali. Sebab tu anak-anak kita tahfiz kan, Amir yang hafaz Quran banyak ni tuan, kalau tak ulang agak dia lupa tak? Lupa tuan-tuan. Dia mesti diulang. Jadi ulang balik. Sebab kadang-kadang kita tambahlah, kita setahun, sebulan saja kita nak buat ibadat ni, kadang-kadang lupa. 2 hari lepas saya ceramah di Rombau Ni 9. Tempat menteri kesihatannya tempat lah. Dan di Rombau ceramah. Tu pun ramai lagi, dah ramai tu. Tanya rukun pun tak lepas tak. Sedangkan nak puasa, tanya rukun pun tak lepas lagi. Kan? Tanya rukun dia tak lepas. Saya kata macam mana nak puasa ni, rukun pun tak lepas. Itu di Rombau. Ke pagi ni saya tanya rukun puasa ada berapa kak? Sudah. Ni aku menyampah, aku tengok ustaz. Kak, lagi 2 hari nak puasa ni. Rukun puasa dah berapa? Astagfirullahaladzim. Ni menyampah, aku tengok ustaz tanya banyak. Buat apa nak pening kepala? Rukun puasa ni ada 2 je. Yang pertama, niat. Yang kedua, meratakan air seluruh badan. Betul? Menahan diri daripada makan dan minum. Bermula terbit. Dah terbit matahari, tak guna nak puasa dah. La ilaha illallah. Ni kan Sephora sampai ke 12 ni. Kak Salwa, yang ni yang datang dengan kuliah. Akak boleh bayang kata datang kuliah ni? Kakak boleh bayang kata? Ni yang A minus lah ni, A plus lah ni, datang dengan kuliah ni pun rukun puasa pun terabur lagi. Bermula terbit matahari baru nak puasa. Sah ke puasa terbit matahari?
Saja ya kan. Itulah tu. Sebab itulah kan wazakir. Dia tahu wazakir bagi peringatan. Kita lupa kat kita. Kalau tak ada kat, sampai ke sudah lah kita. Bermula terbit matahari sampai itulah kita punya kan. Ini kena diulang-ulang. Sebab tu kita kena buat, kita kena ulang balik kan. Sebab tu bagaimana itu persiapan untuk diri kita. Okey, yang lain-lain sama jugalah. Bermula terbit fajar sehingga terbenam matahari. Okey, perkara yang membatalkan puasa. Ambil satu surah contoh. Banyak lah kan. Apa membatalkan puasa? Contoh dia menelan kahak. Menelan. Telan ni takat mana yang batalkan puasa? Batal puasa tak? Batal. Yang takat mana? Dah keluar telan balik. Takat mana tak? Itu biasa-biasa ke lah. Di segi ilmiah dia, yang melepasi huruf kha tak boleh telan. Sebelum huruf kha boleh. Huruf kha tu kha. Kahak ni lepas huruf kha. Lepas huruf kha tak boleh dah, batal. Kalau sebelum huruf kha, saya ceramah dekat rumah tu, Ustaz, betul tak huruf kha saya dah tak? Ada dengar pula ke saya. Apa sendirilah kata. Huruf kha. Pas huruf kha tak batal. Kalau sebelum huruf kha tak batal. Yang tu kena ulang kaji, ulang balik. Sebab apa? Supaya kita puasa kita ni, kita tahu. Ada dua kan. Pertama, yang membatalkan puasa. Kedua, yang membatalkan pahala puasa. Kalau batal puasa, maknanya automatik lah pahala batal. Kan? Makan dan minum dengan sengaja, batal puasa. Dengan sengaja, kalau tak sengaja, tak apa. Hari pertama puasa, hari Ahad. Kan? Kemudian, kita pun tidurlah lepas bersahur. Kemudian, pukul 10 bangun. Dah jadi kebiasaan, bangun-bangun, ke dapur, buka terus saja, tengok ada kepala ikan ada sikit lagi. Kita pun ambil dah makan dengan ikan masin sama belacan sikit, ada bendi pun sikit. Makan. Suami pun bangun, puasa lah pagi ni. Astaghfirullahalazim, bang. Alhamdulillah. Astaghfirullah sebab lupa ni mafu anhu, dimaafkan. Dan alhamdulillah dah kenyang. Jadi berkumur-kumur dan puasa. Sah tak puasa? Sah. Selalu hari pertama, hari kedua lah. Sampai hari 23 lupa juga, tu mengarut lah kan. Jadi itu senang nak jaga kan. Masuk ke ruangga terbuka, lakukan hubungan siang hari ni pada suami isteri dengan sengaja, batal. Kalau tak sengaja, tak apa. Tapi mana orang tak sengaja kan. Batal. Tapi yang sulit nak jaga ni puasa. Tetapi panca indera kita tak jaga. Mulut tak jaga. Marah tak jaga. Marah ni. Nak kena kontrol ni. Akak ada meniaga tak dalam Ramadan ni? Yang meniaga bulan Ramadan ni, bazar Ramadan ni, cukup kena sabar banyak ni kak. Saya seorang masjid Damansara Damai. Dia sambil-sambil dia meniaga, sambil-sambil jadi Bilal, dia meniaga bazar Ramadan. Kan? Satu lagi dia meniaga cucuk udang. Dia meniaga cucuk udang. Niaga cucuk udang, dia kata, kemudian ada orang beli. Beli ada hamba telah beli, dia jual, besok pagi tu hamba Allah ni datang dekat tu Bilal ni balik. Dia kata, bang, abang ni bulan Ramadan nak bohong juga ke? Saya beli cucuk udang, saya balik tak ada seekor udang pun dalam cucuk udang abang ni bang. Abang ni lama ya Bilal. Dia kata, buatlah meniaga elok, nama cucuk udang. Kalau tidak, saya balik-balik, saya tengok toge banyak. Kan? Toge yang percaya, udang seekor pun tak ada. Kan? Ikut-ikut jawab juga ni kan? Tapi tu Bilal ni, dia selalu dengar kuliah tazkirah, dia pun tenang ya. Macam ni lah dik. Kan? Buat meniaga elok lah. Dia marah balik. Macam ni lah dik, kata tu Bilal ni. Adik, saya nak tanya adik biasa makan cucuk badak tak? Biasa? Abang nak tanya, berapa ekor badak dalam cucuk badak? Last sekali ambil belah tu hitam tu ya. Itu nak tenang dekat mana dia nak kena kontrol. Banyak benda lagi lah.
Ini 3 bentuk persiapan. 3 bentuk persiapan. Saya ulang balik secara ringkas. Yang pertama, persiapan untuk Allah, nak melahirkan kita ni insan yang bertakwa. Yang kedua, persiapan untuk diri kita, latihan kena buat. Dan yang ketiga, persiapan untuk agama, penghubung kita dengan Allah, iaitulah dengan agama, iaitulah buat ulang kaji. Daun selasih, daun mengkudu. Terima kasih, thank you. Masya Allah, tuan-tuan dan puan, apa jua persiapan dan persediaan kita? Rangkumannya ialah persiapan dan persediaan ilmu sebenarnya. Sebab kalau tak ada ilmu, apa benda pun tak jadi, apa perkara pun kita tengok dan lihat tidak akan memberi kebaikan kepada kita. Sayang tuan-tuan dan puan. Kalau tadi diajak kepada kita dalam hal membuat persiapan dan persediaan, mendekatkan diri dan nak menghubungkan diri dengan Allah SWT, tidak ada ilmu, rugi yang amat terbesar kepada kita. Allah nak menganugerah dan mengurniakan suatu ibadat yang amat besar, sehingga Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata di akhir hadis riwayat Imam An-Nasa'i itu ialah apa? Dengan pelbagai macam ganjaran dan tawaran yang nak diberi oleh Allah, jika sekiranya dia terhalang, memang dia orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah SWT tersebut. Ini maksudnya orang yang berpeluang masuk, orang yang dapat masuk, dia dapat hidup pada masa tersebut. Ya Allah, amat rugi besar tuan-tuan dan puan. Jadi rugi yang tidak terhingga dan terkira. Sebab tawaran taqwa ini sebenarnya bukan datang bulan Ramadan sahaja kan Ustaz? Ia berlaku dalam sepanjang usia hidup kita. Dan bahkan semua amal ibadat Allah pun mengajak menuju kepada ketakwaan. Apa erti hidup ini? Sambung. Jika tiada taqwa dan iman, selagi hayat dikandung badan. Masya Allah. Ustaz Ahmad Jaiz lama dah mengingatkan kepada kita semua. Kita je tak perasan bukan? Ya Allah, subhanallah. Tuan-tuan dan puan, pada 27 Februari yang lalu, bonda mertua datang untuk ziarah nak menantu, dan kebetulan adiknya sakit di PPUM dan datang meninggal dunia. Dapatlah ziarah saudara mara itu ini. Dan kemudian kita orang menghantarlah dia balik ke Kelantan, dan cuti sekolah kita pun nak ambil kesempatan bercuti di Kota Baru. Selama seminggu duduk di sana, nak balik semula ke Shah Alam kerana sekolah dah nak buka. Subhanallah tuan-tuan dan puan. Pada pagi tersebut, bila kita tengok biliknya cerah terang benderang, datang masuk nak kejut, mak bangun sembahyang subuh dah ni. Ya Allah, gambarnya ada dirakam tuan-tuan. Sudah apa? Diam kaku, rupa-rupanya dah meninggal dunia. Menurut doktor dalam pukul 5 pagi lah macam tu. Yelah, mujur tak berlaku dekat bilik air ke, jatuh kat dapur ke. Masya Allah. Dan memang selalulah duk nampak dalam usia-usia dia menuju 65, 70, kesukaan bangkit bangun di waktu malam itu. Allahu Akbar. Lepas tu saya ni pula suka duk pergi tengok, semak dekat ada almari dia tepi-tepi tu. Ada diary ditulis. Hari kematian adik aku bila. Dan kemudian dia pula menyambung. Allahumma rzuqni bihusnil khatimah. Ya Allah, rezekikanlah aku dapat mati dengan pengakhiran yang baik. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Inilah yang tadi disebut oleh Datuk kepada kita. Kita tak tahu apa yang nak berlaku, nak terjadi. Iyalah kalau difikir dengan keadaan tak pernah masuk hospital 74 tahun, maksudnya secara serius. Keluar masuk, atas sakit jantung kau, tak ada. Takdir Allah begitu. Malam tadi duduk bersembang, bercakap, ni kita nanti nak sambut puasa begini, berapa hari bulan kita nak itu, raya nanti apa nak persiapan, goreng bihun ke anak menantu ni, apa seronok suka. Bangkit bangun pagi itu, orang kata apa, Masya Allah, itulah saat terakhir dapat bersama dengan beliau. Masya Allah, itu memang satu kejutan. Itu mak mertua saya lah. Kalau mak saya sendiri itu 2019 sebelum COVID, yang tu pun juga seumur hidup tak pernah masuk hospital. Itulah Ramadan, sebulan masuk
dia tak puasa dan dia kata, aku nanti jika sekiranya berlaku kepada aku apa-apa, selepas ni kau tolong ganti puasa aku. Jangan duk nak fikir nak semata-mata fidyah apa semua itu ni. Satu cabaran tuan-tuan dan puan. Sebulan Syawal, habis berakhir Syawal, dia pun meninggal dunia. 2 bulan. Tapi yang tu bukanlah kita kata tak sedih. Sedih tu tapi kita dah boleh nampak dan kita boleh terima. Juga mati. Selepas habis 30 Syawal, waktu subuh. Masya Allah, di hospital Selayang. Jadi semua perkongsian dan maklumat ini cukup amat sekali memberi kepada kita apa? Suatu peringatan-peringatan yang kalau kehadiran bulan Ramadan ni kita tak ambil tangkap betul-betul amat rugi. Kalau tadi Ustaz sebut persiapan iman dan akidah, persiapan syarak agama dan ilmu, persiapan akhlak, maka persiapan lain antaranya lagi tidak dapat dinafikan ialah apa? Mental kita. Pemikiran kita tu, macam mana kita nak mindset supaya tak jadi nampak kehadiran bulan Ramadan ni untuk kita buat sesuatu yang sia-sia. Persiapan selanjutnya ialah merujuk fizikal kita. Memang tuan-tuan apa, kalau fizikal tak kuat ni, tak mampu, uzur kita tak boleh datang sini. Masya Allah, kita tengok dalam masjid tu, ada orang solat berdiri, ada orang solat pakai kerusi. Kenapa sahabat-sahabat yang pakai kerusi tu? Ada tak yang pakai kerusi solat ni angkat tangan? Ada seorang. Ni orang yang solat pakai kerusi ni akak, orang ada kedudukan sebab dia solat duduk. Orang yang solat berdiri ni orang ada pendirian. Sebab dia berdiri. Jangan Dato' Nizam, itu idea saya tu. Subhanallah. Apa keadaan pun bersyukur kepada Allah. Boleh sampai rumah Allah, boleh biji mata duk nampak, telinga duk dengar, tangan kaki boleh bergerak. Ini tuan-tuan dan puan, kalau tak ada satu tadi disebut latihan yang kuat, kebiasaan, keistiqamahan yang dilakukan, takut masuk Ramadan ni yang dia nampak keletihan, kepenatan, dia tak tahu nak buat apa. Apa schedule yang dia nak isi. Yang dia nampak ni apa? Baru pukul 9 pagi. Dah duduk terbayang dah. Masya Allah, makanan apa yang nak dimakan petang ni. Dah terbayang dah tu. Ikan bakar ayam percik. Lalu pukul 3 petang tu, nampak batu bata terbakar pun dah terliur. Batu bata. Bukan nampak makanan. Astaghfirullahalazim. Na'uzubillah. Takut kita. Dan paling kita nak ialah persediaan hati kita lah. Jiwa kita. Sebab kita tak mahu perkara yang kita nak dihadiahkan oleh Allah ini tidak diperolehi. Datuk Nizam baru cerita baru ni di Sungai Petani, kawasan Tikam Batu. Datuk seorang nama Pak Haji Ramli. Ni saya ambil cerita Datuk lah. Masya Allah, seorang yang dah pencen, masjid surau tak tinggal, habis solat berjemaah, orang nampak duk baca Quran, dan suka duk buat ni kerja-kerja bendang sawah padi. Orang tanya dekat dia, kenapa ni Pak Haji duk pergi buat lagi benda-benda macam ni? Umur pun nampak lanjut, anak-anak pun nampak berjaya, mereka pun duk bagi duit. Dia kata, tak, aku duk buat kerja ni kerana aku dapat duit dan hasil aku nak bayar zakat. Subhanallah. Itu jawapan luar biasa. Dan pada hari berkenaan berlaku Ramadan, dia bersolat tarawih dan jatuh ketika mana solat tarawih. Mati meninggal dunia tengah solat. Lazat tak tuan-tuan dan puan? Masya Allah. Di IPK Shah Alam, di surau juga saya mengajar, Khalid Al-Walid, Ustaz Hashim, salah seorang tenaga pengajar di sana, tengah menyampaikan ni Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, selawat Nabi, ajak orang takut kepada Allah itu ini, tengah bercakap, dia juga jatuh. Ya Allah, mati kat meja mengajar. Kalau tuan-tuan pun kata, Ustaz Amir ni betul ke ni? Pergi tanya orang IPK Shah Alam, surah Khalid Al-Walid. Ya Allah. Dan tu dia mendengar hari Isnin, saya mengajar hari Selasa. Jadi AJK yang tu, dia kata, Ustaz di meja ni lah, Ustaz kita meninggal. Baik-baik Ustaz. Saya kata, engkau ni pun satu syirik juga. Kerana meja dengan kerusi ni lah dia meninggal. Tengok. Tuan-tuan dan puan, banyak
Kita dengar itu hari di mana? Seksyen 27 Taman Alam Megah. Bilal muazzin tengah azan kan? Ya Allah, jatuh tengah azan. Hebat tuan-tuan. Semua hadiah-hadiah itu orang-orang Allah anugerah dan bagi. Cuma pada hari ni Ustaz kita belum dengar lagi lah. Kalau ada maklumat tu tolong bagi tahu. Orang mati tengah belajar tu belum ada lagi. Kan dia kena tengok takut meninggal dunia. Tapi mulia lah. Masya Allah. Dan Ustaz, untuk terakhir pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, bila kita berada di dalam bulan Ramadan nanti, pasti tidak dapat dinafi. Ada halangan, ada ujian, ada benda-benda yang bakal mengganggu kita untuk nak menjahannam dan merosakkan Ramadan kita ini. Bagaimana untuk kita mengatasi perkara tersebut? Silakan Ustaz. Apa hal ni Kak Salwa? Mikrofon sini ni cepat benar habis. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Baik. Ni forum sampai ke apa ni Kak? Sesat tahai ke sesat tak apa nak kuat. Tak bunyi juga. Bukan sekadar Ramadan saja, bahkan halangan demi halangan ni itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, ayat yang tiap-tiap malam kita baca ni kan. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kamu hidup, Allah jadikan kamu mati, Allah jadikan kamu hidup liyabluwakum, untuk nak test, nak uji kamu. Di halangan-halangan yang paling besar, sesuatu ibadat yang kita nak buat terganggu, halangan yang paling besar ada 4. Yang pertama, ini paling besar lah, kesibukan duniawi. Sibuk dengan dunia. Memang dalam dunia ni semua orang sibuk, tak ada seorang tak sibuk. Ustaz sibuk ke? Ustaz nak panggil Ustaz ceramah payah, sibuk menyang. Itu Ustaz. Tanya ni sibuk juga, ni sibuk, semua sibuk. Jumpa MB pun sibuk juga. Jumpa YB pun sibuk juga. Jumpa Nazir pun sibuk. Semua manusia sibuk. Nak ceritakan, itulah dunia. Dia kadang-kadang dia jadi menipu daya kita ni. Banyak, apatah lagi tipu daya fitnah-fitnah yang akhir zaman ni berlaku. Kadang-kadang kita ni, saya kadang-kadang jadi pening. Kita baca hadis Nabi SAW apabila isu COVID ni lah. Apabila kamu berjumpa dengan sahabat kamu bersalam, maka gugurlah dosa-dosa kamu dan boleh menghilangkan penyakit. Tiba-tiba kita tak boleh bersalam. Akak berapa lama tak bersalam sama-sama dengan kuliah ni? Lama dah kan? Salam belaga pipi lagi lama tak belaga. Kan? Makna dia, kita nak pakai mana ni kak? Tak tahulah. Jadi tak apalah, kita ambil lah kaedah fiqh. Al-ijlatu khairun minal ijlad. Al-ijlatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kalau bahasa ni 9, prevention is better from cure. Macam itulah lebih kurang kan. Tu malah saya cakap dengan 9 tu. Nak ceritakan bagaimana kita nak mencegah daripada merawat. Jadi ceritakan kesibukan dunia ni memang sibuk. Itu kalau di luar. Kadang-kadang duduk dalam masjid pun sibuk dengan dunia lagi. Berapa banyak khatib tengah baca khutbah enggak? Dia duduk di telefon lagi. Duduk hantar WhatsApp lagi. Duduk chat lagi. Duduk masuk Instagram lagi. Itu yang duduk dalam masjid. Dulu satu masa lama dah saya tak pergi. Ada jemaah surah section sini, section ke USJ 12? USJ 12 kan? Surah Al-Muttaqun. Ada orang tahu Muttaqun kan? Kan? Ada Muttaqun. Dulu sekali lah. Apa saya tak mengajar sana. Right? Habis kitab tu stop. Saya baca kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Abu Ali Al-Banjari Ad-Dadwi. Kan? Tuan Guru Fahmi Zamzam tu. Kan? Saya bawa kitab. Anak murid bawa iPad. Hebat tak? Hebat. Kan? Ustaz bawa kitab ya. Anak murid bawa iPad. Itu orang lelaki lah.
Kan? Ada baru kalau USJ ni lagi hebat kan. Langsung tak buat apa pun ada kan. Jadi tengah-tengah ceramah tu, masa tu aircon tak ada. Dia kipas. Dia tolak sana, tolak sini kan. Saya pun dah lupa muka surat berapa baca. Tanya, bang muka surat berapa tadi? Saya lupa dah. Entahlah Ustaz. Saya pun tak ingat. Dia kata, entah tengok iPad tu tengok apa? Dia tunjukkan saya, Maybank to you. La ilaha illallah. Itu yang duduk dengan kuliah. Sibuk dengan dunia lagi. Yalah, kita tak menafikan gadget-gadget yang ada hari ni. Dia memudahkan. Yalah, kat Salwa pun, Ustaz Amir nak jemput forum hari ni pun dengan telefon. Tapi kadang-kadang telefon ni yang menyebabkan terganggu, terhalangnya. Yang menyebabkan orang lain hilang kekosyokkan dalam ibadat. Sama juga, selalu cerita. Saya semayang di masjid KLCC. Semayang Zuhur. KLCC ni dia tak ada Korea. Zuhur tu dia kuliah 1 sampai 45. Tapi imam beritahu Ustaz saya betul ada meeting dengan Jawi, Ustaz tolong jadi imam boleh tak Ustaz? Tak apa, saya pun jadi imam. Tuan-tuan jadi imam rakaat pertama, tiba-tiba rakaat pertama lepas Fatihah tu handphone siapa berbunyi tak tahu. Kalau bunyi kering tak apa kak? Ni sekali bunyi lagu-lagu ni. Sekali keluar lagu Celine Dion. Yarfa wherever you are, I believe. Ya Allah, kita tengah sembahyang, aku hafal lagu ni. Aku sambung kan ni kan. Kita jadi imam ni. Terganggu tak kak? Terganggu kan? Hilang kekosyokkan orang lain sembahyang. Telefon ni jangan sekali berbunyi. Sekali berbunyi, amal legat ada berbunyi. Rakaat naik kedua, saya pun lagi berbunyi pula. Sekali ni keluar lagu Hirmantino kak. Langkah kakiku makin longlai, kehausan di padang gersang. Kita Allahu Akbar. Kita naik antara nak naik ketika rukuk tu naik pula. Oh, ini baru cuaca dunia. La ilaha illallah. Tak berhenti lagi tu. Saya sujud tu dia bunyi lagi. Oh, apalagi nasib di sana. La ilaha illallah. Dia betul-betul berhenti masa bila saya sujud yang kedua. Mati adalah pasti. Kemudian dia stop. Dia macam suka kita sambung je. Bila saya nak naik, nak duduk di antara dua sujud, saya pun fikir, aku ni rakaat kedua ke ketiga dah ni? Terganggu tak? Terganggu. Itu nama dia kesibukan dunia. Maknanya dunia ni sibuk. Janganlah kalau kita mengaji ni sama-sama mengaji kan, janganlah ada telefon siapa-siapa bunyi. Maknanya saya dulu belajar di sains dan pendidikan Islam di UTM. Dia nama dia keceriaan bilik darjah. Jangan ada mengganggu. Masa dia belajar contoh dia bilik jatah kipas. Kalau kipas KDK tu bunyi nget ngot. Agak-agak dia kita dengar ceramah ke tengok kipas. Hilang penumpuan kita, ganggu. Kan? Anak kita belajar periksa SPM. Oh, cikgu tak benarkan dia masuk, tak benarkan dia semua. Saya sebagai tetamu itu nak jumpa pengetua pun tak dibenarkan masuk. Yang dibenarkan masuk apa? Lori sampah. Anak tengah peksa, lori sampah ambil sampah. Budak-budak peksa ni semua tengok lori sampah berlaku. Kalau saya seorang tadi, okey lagi dah. Lori sampah semua. Lori sampah tu pula setengah jam budak tengok lori sampah. Tuan-tuan, itu makna keceriaan bilik darjah. Jadi makna dia halangan. Yang pertama dia kata kesibukan dunia. Ini memang telah tak ada perhatikan. Satu. Yang kedua, disebabkan oleh kawan-kawan. Terhalang kita nak kibat. Kawan-kawan. Macam baru ni saya jumpa seorang sahabat kata, Ustaz, malam ni kita jumpa Ustaz Jamal. Saya cemas sekian. Ustaz Jamal apa Ustaz? Isra' Mi'raj. Okey, kita jumpa. Lepas Ustaz Jamal kita jumpa Ustaz. Kita minum okey tak apa. Lepas ceramah, tengok call dia, tak angkat. Last sekali, call keliuk, dia angkat. Allah Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Tak boleh lah tak jumpa Ustaz malam ni. Saya kata, kenapa? Kita janji udah penting ni. Ni kawan-kawan lah Ustaz. Pasal apa? Ajak main badminton. Malam tu lah nak main badminton. Tak cukup lagi satu kaki, tolonglah mak. Tak cukup satu kaki lagi, tolonglah. Tak boleh aku malam Ustaz. Dia Ustaz dah janji dah. Dekat dia,
ceramah apa malam ni? Ceramah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj takkan kau tak faham lagi. Masjidil Haram, pergi Masjid Aqsa, naik Sidratul Muntaha, terima perintah solat, balik ke Mekah. Yang tu aku pun boleh cerita. Jahannam kita bab kawan-kawan ni. Loh. Yang ketiga, betul hati-hati pilih kawan. Yang ketiga disebabkan syaitan. Jadi syaitan ni bulan Ramadan satu berita gembira kepada kita, wasub syidati syayatin. Syaitan dibelenggu. Siapa yang belenggu syaitan ni? Ibadat puasa kita. Panjanglah cerita syaitan ni. Dan yang keempat, halangan kita melakukan ibadat iaitulah disebabkan oleh nafsu. Nafsu kita sebut tadi kan, mana dia nak kontrol nafsu kita ni daripada perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Dan daripada nafsu tu inilah kadang-kadang kita bukan nak hapuskan, tak, semua ada nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu seks, semua ada nafsu. Tetapi bukan kita nak hapus, bagaimana kita nak uruskan nafsu kita ni. Dan sebagai kesimpulan dia, dan Ramadan yang kita nak lalui ni, dia benar-benar didik kita 3 perkara. 3 perkara je dia didik. Apa dia? Yang pertama, Ramadan didik kita untuk kita jaga akidah. Sejauh mana keyakinan kita dengan apa yang ditawarkan sepanjang Ramadan. Akidah, jaga akidah. Yang kedua, Ramadan dia benar-benar didik kita untuk menjaga ibadah. Kita 11 bulan kadang-kadang ibadah on and off. Tapi ni Ramadan ni Allah Ta'ala suruh kita dibagi tempuan supaya apa? Ni Allah Ta'ala nak bagi kepada kita rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab tuan kita bulan Ramadan walaupun pahala ni banyak, tapi selalu saya ulang sebut, pahala bukan jaminan untuk kita jadi penghuni syurga. Bukan. Pahala ni jaminan untuk kita nak mendapat keselamatan di negeri akhirat. Adapun syurga, dia bergantung rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, itu yang kedua, nak jaga ibadah. Dan yang ketiga, Ramadan ini benar-benar mendidik kita nak jaga akhlak kita. Macam mana kita berakhlak dengan Ramadan, dan akhlak ibadah yang kita akan terjemahkan di luar Ramadan. Jadi madrasah Ramadan yang ada sebulan yang Allah Ta'ala bagi kita berkursus ni, hasil dia apa? Hasil dia makna dia keluar satu Ramadan nanti, bulan Ramadan nanti, masuk saja 1 Syawal, kita semua dimasuk dalam golongan dianugerahkan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jaminan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dosa kita dengan Allah clear. Cuma dosa kita dengan sesama manusia. Berhalal dihalal, bermaaf-maafan. Maka dengan semangat ini, kita akan rayakan hari raya kembali kepada fitrah. Tapi dengan syarat, puasa dia betul, ibadatnya betul, tarawih dia betul, semua dalam Ramadan yang betul. Orang inilah yang layak rayakan Hari Raya Aidilfitri. Baik, itu dengan semangat itulah. Jadi sebagai itu kesimpulan. Jadi tuan-tuan yang ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, jadi mudah-mudahan sedikit maklumat ini ada bagi sedikit semangat untuk kita nak masuki Ramadan. Jadi sebelum saya berhenti, saya minta izin setengah minit ya. Saya di belakang tu ada saya bawa kurma Ajwa Aliyah Madinah. Itu saya pergi Makkah, saya bawa 2,000 kilo, 1,600 untuk tajaan berbuka, seramai 1,600 pelajar Tahfiz Sulaimaniyah nama dia, kaedah Turki. Setiap seorang pelajar 1 kilo kurma Ajwa Aliyah Madinah. Jadi saya jemputlah ibu-ibu yang berhajat untuk nak taja seorang pelajar ni satu hari 1 juzuk dia baca Quran. Kalau kita taja 10 orang, mana 10 juzuk kita dapat pahala dia kepada kita. Dan jadi ada berbaki lagi untuk tajaan, saya bukalah kalau tuan-tuan berhajat. Dan juga untuk jualan kurma Ajwa pun masih ada bersama pembantu saya belakang nanti, insyaAllah. Okay? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dato' Muhammad Nizam atas perkongsian kepada kita sebentar tadi, mengajak kepada kita melihat cabaran, ujian dan dugaan yang didatangkan kepada kita untuk menghadapi bulan Ramadan adalah amat besar. Kalau kita perasan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana seolah-olah Allah nak mengajak kepada kita supaya
memalaikatkan diri kita. Itu. Seolah-olah kita sebagai manusia ini melihat dan mengetahui para malaikat Allah yang banyak melakukan amal ibadah, yang berzikrullah-nya, yang membesarkan Allah-nya, yang berdirinya, yang rukuknya, yang sujudnya Allah. Dan kita ketahui malaikat ni antaranya apa? Tak makan, tak minum. Maka kita berpuasa di siang hari, itu adalah dengan tujuan nak melatihkan diri kita, mensucikan jiwa kita. Di malam hari diajak kepada kita untuk memperbanyakkan ibadah solat. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Nak membuang rasa kesyaitanan yang berada di dalam diri kita semua masing-masing. Dan akhirnya bila kita dapat melengkapkan 30 hari Ramadan, walitukmilul iddah walitukabbirallaha ala ma hadakum. Kita dah dapat menyempurnakan dan melengkapkan di waktu itu. Kita dapat rasai membesarkan Allah itu bernilai, tuan-tuan dan puan. Dia berbeza. Tadi kita sebut orang yang tidak beriman, dia duk nampak berakhir Ramadan tu, punya seronok dan suka. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tapi tak puasa. Tu. Tapi berbeza orang yang beriman dan bertakwa, sedih. Ya Allah. Maka diungkapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dapat rasa tu kan? Masya Allah. Lambat lagi, 1 Syawal nanti. Tu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pengurusan Rawdatul Falah, semua ibadah yang dikasihi dan dirahmati Allah, dan saya mewakili Ustaz Datuk Muhammad Nizam. Dengan itu kami mengucapkan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.